Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Apa kabarnya semua di rumah? Saya harap semua dalam keadaan baik-baik. Saya di sini mewakili hamba Tuhan dan majelis mengucapkan selamat tahun baru 2021 untuk kita semua jemaat GKBJ Cengkareng. Di tahun yang baru, semangat yang baru, dengan hidup yang baru, dengan berkat yang baru yang melimpah dari Tuhan sudah menanti kita semua. Ada amin semuanya? Bapak Ibu, di minggu yang pertama ini, mari kita persiapkan hati kita persiapkan pikiran kita. Kita mau masuk ke dalam ibadah kita yang pertama di minggu ini, di tahun 2021. Mari kita ambil saat teduh sejenak. Tuhan yang baik, Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sungguh mengucap syukur untuk pimpinan dan penyertaan Tuhan sepanjang tahun yang boleh kami lalui. Tahun 2020 mungkin tahun yang begitu sulit bagi kami semua. Tapi kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan, 1 tahun boleh berlalu. Semua karena pimpinan dan penyertaan Tuhan. Bukan karena hebat kami, bukan karena kepintaran kami, bukan karena gagah kami, bukan karena kekayaan kami, tapi semua karena adalah kemurahan Tuhan. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk semua pimpinan dan penyertaan-Mu ya Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan, di minggu yang pertama di 2021, kami siap memuji Tuhan kembali. Kami siap mendengarkan firman Tuhan kembali. Bahkan kami siap menjadi pelaku-pelaku firman di tahun 2021 ini. Pakailah kami Tuhan, anak-anak-Mu ini, menjadi alat di tangan Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami siap berbakti, kami siap memuji, kami siap menyembah pada hari ini. Hanya di dalam satu nama Yesus Kristus kami bersyukur dan kami sudah berdoa. Amin. Sungguh kita bersyukur tahun 2020 boleh berlalu dan sampailah kita di 2021 minggu yang pertama ini. Kita boleh membuka mata kita boleh beraktivitas kembali. Kita sungguh bersyukur semua karena anugerah Tuhan yang begitu besar untuk kita. Dan saat ini Bapak Ibu, kita persiapkan hati kita, pikiran kita dengan sebuah lagu Oleh Kuasa Darah-Mu sebelum kita masuk ke dalam perjamuan kudus. Kita persiapkan hati kita, oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk, saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkanku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk, saat ku masuk ke hadirat-Mu,
bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian tunaikan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkanku, terima kasih, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian tunaikan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Waktu dan tempat saya persilakan hambanya untuk memimpin perjamuan kudus. Sekalian, sebelum kita masuk ke perjamuan kudus, saya akan membacakan bagian firman Tuhan dari 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-27 sampai yang ke-29. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. So sekalian, untuk menghindari orang makan roti perjamuan dan anggur perjamuan kudus dengan cara yang salah, maka gereja membuat peraturan bagi mereka yang sudah dibaptis sajalah yang boleh mengikuti perjamuan kudus. Karena mereka dianggap sudah mengerti makna dan arti perjamuan kudus. Dan sebelum kita masuk ke perjamuan kudus, kita juga memohon kepada Tuhan supaya Tuhan melayakkan kita mengampuni dosa dan kesalahan kita. Mari kita masuk dalam doa. Bapa, layakkanlah kami. Kiranya perjamuan kudus yang kami akan adakan mengingatkan kami kembali akan cinta kasih Kristus yang begitu besar. Tetapi sebelumnya ya Tuhan, kami boleh diingatkan kembali akan dosa-dosa yang sudah kami perbuat. Dan kami datang memohon pengampunan daripada-Mu. Memurnikan motivasi kami untuk mengikuti perjamuan kudus. Dan kami boleh dilayakkan oleh Tuhan untuk duduk semeja bersama dengan Kristus. Terima kasih Bapa untuk pengampunan-Mu. Terima kasih untuk kelayakan yang Tuhan boleh berikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa kami. Amin. So sekalian, sebelum Tuhan Yesus disalibkan, Tuhan Yesus mengadakan perjamuan yang terakhir dengan murid-muridnya. Dan pada malam yang terakhir Tuhan Yesus mengambil roti dan memecah-mecahkannya. Dan berkata, inilah tubuhku yang dikorbankan bagi kamu. Setiap kali kamu memakannya, ingatlah akan aku. Dan selanjutnya Tuhan Yesus mengambil cawan yang berisi anggur dan ia berkata, inilah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Setiap kali kamu meminumnya, ingatlah akan aku. Kiranya waktu kita makan roti perjamuan kudus ini dan anggur perjamuan kudus ini, kita diingatkan akan cinta Tuhan Yesus
yang begitu besar terhadap kita, orang-orang yang berdosa. Sehingga melalui kematiannya, dia menebus kita dari dosa dan hukuman dosa sehingga kita memiliki hidup yang kekal. Mari kita masuk dalam doa. Bapa, di tangan kami sudah memegang roti yang melambangkan tubuh Kristus. Di tangan kami sudah memegang cawan yang melambangkan darah Kristus yang mengalir di atas kayu salib. Kiranya ya Tuhan, berkat rohani boleh Engkau curahkan kepada setiap kami ketika kami mengingat momen perjamuan kudus ini. Kiranya kami terus diingatkan akan kasih Kristus yang begitu besar, yang limpah, yang menebus dosa kami. Dan pimpinlah kami ya Tuhan. Ketika kami sudah disucikan, dikuduskan, pimpin kami untuk hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kekudusan-Mu. Terima kasih kami boleh mengingat pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari dengan iman kita memakannya. Dan mari dengan iman kita meminumnya. Sekali lagi kita masuk di dalam doa. Bapa, kami bersyukur perjamuan kudus ini mengingatkan kami akan cinta kasih Kristus yang besar dalam hidup kami. Bawa kami ya Tuhan untuk juga mengasihi Tuhan, mengasihi Kristus dalam hidup kami. Dan bawalah kami untuk terus hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Menjauhkan dosa dan melakukan apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup kami. Perjamuan kudus ini mengingatkan kami bukan milik kami sendiri. Tetapi kami adalah milik Engkau. Engkaulah yang berkuasa atas segala hidup kami. Aspek hidup kami, Engkaulah yang bertata. Terima kasih Tuhan atas berkat rohani yang sudah kami terima. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama untuk mengucapkan hukum kasih. Hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Setelah kita melakukan perjamuan kudus, barusan kita duduk semeja dengan Tuhan, biarlah saat ini kita boleh meresponinya dengan sebuah puji-pujian. Hanyalah darahnya Yesus. Dosa dapat dihapus hanya oleh darah Yesus. Aku disempurnakan hanya oleh darah Yesus. Darahnya yang kudus membasuh dosaku. Tiada yang lain, hanyalah darahnya Yesus. Bait yang kedua. Luput dari hukuman hanya oleh darah Yesus. Yang dapat selamatkanku hanyalah darahnya Yesus. Darahnya yang kudus membasuh dosaku. Tiada yang lain, hanyalah darahnya Yesus. Musik saja. Dosaku diampuni, dosaku diampuni hanya oleh darah Yesus. Tutur dan perbuatanku hanyalah darahnya Yesus. Darahnya yang kudus membasuh dosaku. Tiada yang lain, hanyalah darahnya Yesus.
Sungguh tiada yang lain yang dapat membasuh dosa kita. Hanyalah darahnya Yesus yang sanggup membasuh semua dosa kita. Bapak Ibu, mari kita persiapkan hati kita. Pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang tema besar, yaitu tentang dosa. Sebuah tema yang cukup mengerikan bagi kita. Dan pagi hari ini, tema ini akan dibawakan oleh Gembala Sidang kita, Pendeta Rusti Japri. Kita persiapkan hati kita, pikiran kita angkat sebuah pujian. Engkaulah Tuhan. Biarlah ini boleh menjadi kerinduan kita dalam kehidupan kita, hidupi kebenaran firman Tuhan. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Mari kita katakan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Ku rindu setiap waktu, ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran. Biarlah ini boleh menjadi janji kita, bukan dengan kekuatan kita, tapi semua semata-mata karena dari Roh Tuhan menyertai kita. Hanya Yesuslah yang ku pegang teguh. Mari kita katakan semua, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Raja, Engkau berdaulat Tuhan, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Lebih sungguh-sungguh lagi, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh, ku berserah, ku berserah penuh, ku berserah penuh. Waktu dan tempat saya persilakan hambanya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. 各位弟兄姐妹们早安！ Kita bersyukur ini adalah minggu yang pertama kita memasuki tahun 2021. 这是2021年第一个礼拜，我们进 Dan 入 pembacaan Alkitab kita untuk bulan Januari ini dan beberapa bulan kemudian diambil dari kitab Kejadian. 我们从这个月
在往后我们要读的经文是在 Dan 创世纪， tema-tema khotbah kita juga diambil dari kitab Kejadian. 所以我们一切的那个这个主题都从创世纪来拿。 Tema di bulan Januari, tema besarnya adalah tentang dosa. 所以大主题在这个1月份我们要讲关于罪的问题。 Dan hari ini kita membahas tentang dosa, yaitu kita mau otonomi. 我们今天要讲关于罪，就是我们要自主。 Yang diambil dari Kejadian pasal yang ketiga ayat 1 sampai ke 6. 我们要从创世纪第3章第1到第6节 Dan dilanjutkan ayat yang ke-22 sampai yang ke-24. 之后，就从第22到24节。 Ayat pertama sampai yang ke-6 akan dibacakan oleh saya dalam bahasa Indonesia. 第3章第1到第6节，我们用印尼文来 Ayat 读 yang ke-22 sampai 24 akan dibacakan dalam bahasa Mandarin oleh Bapak Simon. 那么第22节到24节，我们用 Kejadian 中文来 3 念 ayat 1 sampai yang ke-6. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. 第22节，耶和华神说：“那人已经与我们相似，人知道善恶。现在恐怕他生所有摘生命树的果子吃，就永远活着。”耶和华神便打发他出伊甸园去，跟种他所自出之土，于是把他赶出去了。又在伊甸园的东边安设基路伯和四面转动发火焰的剑，要把守生命树的道路。 Mari kita masuk dalam doa. 我们进入祷告。 Bapa di dalam kerajaan 我 surga, 们在天上的父， kami sudah membaca sebagian dari kebenaran firman-Mu. 我们已经读了你一段的话。 Saat ini kiranya kami boleh dipimpin untuk mendengarkan firman Tuhan yang diuraikan oleh hamba-Mu. 这时候求你引导我们，从你的仆人给我们讲解的话， Pakai kedua hamba-Mu baik yang menyampaikan dan 我 menerjemahkan. 们讲翻的跟讲的交托在你手 Sehingga 中， kebenaran firman Tuhan boleh jelas kami dengar. 以及你的道我们能够清楚明 Kebenaran 白。 firman yang diuraikan oleh hamba-Mu adalah isi hati-Mu sendiri, perkataan-Mu sendiri. 你仆人所讲解的，就是出于你的 Dan 心意。 setiap kami boleh diberkati. 我们每一个人都被 Dan bukan 建立。 hanya itu saja, kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman dalam hidup kami. 我们不单单在我们的生活里面成一个行道者， Berbicaralah kepada kami 主啊，你亲自对我们说话， dan kami siap untuk mendengar. 我们静听。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa 奉 kami. 主耶稣的名祷告， Amin. 阿门。 Sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹， Banyak orang yang merasa hidupnya tidak bahagia karena berada di otoritas Tuhan. 因为很多人感觉到他们生活的不幸福是在主的自主下， Mereka merasa tidak bebas melakukan apa yang mereka ingin lakukan karena ada peraturan-peraturan yang dibuat oleh Tuhan. 因为神有造一切的规矩，所以他们就很难生活在这个规矩里面。 Mungkin seorang pria yang sudah menikah, 可能一个男孩已经结婚了， tetapi punya kebiasaan 但是 selain tidur dengan istrinya, dia meniduri wanita-wanita yang 所 lainnya. 以除了他跟自己的妻子同情外，他还要跟别的女人。 Sehingga dia merasa kalau di bawah otoritas Tuhan, 如果他说在这个神的这个主权之 ada 下， peraturan Tuhan yang mengatakan jangan berzina. 所以神的话说不可奸淫。 Waduh, hidup saya nggak nyaman.
所以我的生活变不协 Hidup 议 saya 了， nggak bebas. 所以我的生活就不自由 Ada 了， peraturan Tuhan yang melarangnya. 因为有神的话在阻止着我们。 Mungkin saudara sekalian ada sepasang remaja, muda-mudi yang sedang berpacaran. 可能有一对青年男女正在相爱， Dan merasa kalau di bawah otoritas Tuhan tidak enak. 如果他在神的主权之下，他们 Tidak 觉得很不 nyaman 方便，很不 Tidak 方便， bebas. 很不自由。 Karena mereka tidak bisa melakukan hubungan seks di luar nikah. Karena firman Tuhan melarangnya. 因为有神的话阻止他们不能够在婚外有行淫的事情。 Sekalian atau ada juga seorang pengusaha yang merasakan bahwa di bawah otoritas Tuhan hidup mereka tidak nyaman, mereka merasa tidak bahagia. 可能一个商人，他认为在神的主权之下，他们也活得很不幸福。 Wah, bagaimana saya bisa berbisnis 那我怎么能够做从商呢？ untuk memperoleh keuntungan yang 我 besar? 们要得到更多的钱， Untuk memperoleh keuntungan yang besar, saya harus menggunakan segala cara. 因为我要赚的更多的钱，我要用不择手段， Berbohong, menipu, 所以我要欺骗，我要 segala cara untuk memperoleh keuntungan. 用不择手段来赢得他能够赚钱。 Tetapi firman Allah melarangnya. 但是因为神的话在阻止， Ada firman Allah yang tidak memperbolehkan. 神的话叫我们不可以这样做。 So sekarang banyak orang merasa di bawah otoritas Tuhan hidupnya tidak nyaman, tidak bahagia karena mereka tidak bisa merasakan kebebasan melakukan apa yang mereka inginkan. 所以很多人认为在神的主权之下，他们不能够有自由的怎么样去活动。 Saya pernah mengabarkan Injil kepada seorang ibu-ibu di daerah Tanggrang. 我曾经在当哥人一带跟一个妇女传福音， Ibu ini adalah teman dari ibu dari teman saya. 这个妇女是我的朋友， Dia masih beragama Buddha 她还是一个信佛的， dan teman saya kasih tahu mamanya masih punya kebiasaan buruk. 所以我朋友告诉我，这个妇人还有一些不好的习惯， Yaitu main judi. 就是她喜欢赌博。 Maka saya mulai mengabarkan Injil, menjelaskan tentang dosa, dan menjelaskan anugerah Tuhan di dalam Kristus. 所以我就跟他讲传福音，讲神的恩典在我们的当中何其大。 So sekarang saya lihat wajahnya, wah kelihatannya menarik ketika saya memberitakan Injil kepadanya. Dan dia kelihatannya tertarik. 因为我在传福音给他的时候，我看到他好像觉得很有兴趣， Oleh sebab itu saya menantangnya. 所以我就给他一个挑战。 Jim, 我说 ya, karena dia orang 婶婶 Chinese, 因为 Tangerang. 他是在当格朗一带，我叫他婶婶。 Saya tanya, Jim mau percaya kepada Tuhan Yesus? 你要相信耶稣吗？ Sebelum dia menjawab, dia tanya kepada saya dengan satu pertanyaan. 所以他还没有回答之前，他问我一个问题： Kalau saya percaya Yesus, 如果信耶稣的话， saya masih boleh judi nggak? 我还可以赌博吗？ Dan langsung saya jawab, Jim kalau sudah percaya kepada Yesus, 我说，如果相信了耶稣， Jim tidak boleh berbuat dosa lagi, 你就不要 tidak 再 boleh 你 berjudi. 不要再犯罪，不要再赌博了。 Dan Jim itu jawab, kalau begitu saya nggak jadi percaya dah. 所以那个婶婶就回答：如果是这样的话，我就 Saya dari 不 dulu 成了 udah，judi, 因为我从以前就已经赌博 udah 了， hobi. 这是我的习惯， Sulit saya untuk 所以 melepaskannya. 我很难把它去掉。 So, sekarang banyak orang yang merasa di bawah otoritas Tuhan itu seperti burung dalam sangkar. 所以很多人认为在神的主权之下，好像鸟关在鸟 Ya, 笼 kalau 一样 kita。lihat sangkar itu ada jeruji dari atas ke bawah, ya begitu banyaknya. 我们看到鸟笼就是这个关鸟的那个地方， Itu seperti ada peraturan Tuhan yang mengelilingi dianya. 就好像有神很多的那个条规在围绕 Sehingga 着他， merasa tidak bebas. 所以他就认为很不自由。 So sekalian ini juga yang dirasakan oleh Adam dan Hawa ketika mereka jatuh di dalam dosa. 所以当亚当夏娃他们跌在罪里面，也是他们所遇到 Nah, 的。 so sekalian dari peristiwa Kejadian 3 yang kita baca tadi. 所以我们刚才读到第3章里 Saya mengajak 面， kita untuk memahami apa itu dosa. 所以我们要来明白什么叫做罪。 Pertama, saudara sekalian, dosa itu adalah otonomi. 所以我们叫罪是一个自主，
Otonomi artinya, kalau kita mengenal istilah otonomi daerah, artinya pemerintah daerah mengatur daerahnya sendiri tanpa campur tangan pusat, atau campur tangan pusat itu pemerintahan pusat dibatasi. 那什么叫做自治区？就是那个地方他们自己来管理， Itu artinya otonomi. 那个叫做自治。 Ketika manusia dikatakan berotonomi, artinya dia mau memerintah dirinya sendiri. 如果人我们成为自主，就是我们自己要管理我们自己， Dia menggeser otoritas Tuhan dalam hidupnya. 就在生活里面就把神的那个主权 Dan dia mau 丢掉， memimpin hidupnya sendiri. 所以他就要自己来管理自己。 Betul dan salah bukan lagi ditentukan oleh apa yang dikatakan oleh Tuhan. 所以对错他就认为这不是神的那 Tetapi 个， betul atau salah ditentukan oleh dirinya sendiri. 所以对错是他自己在决定。 Sekalian itulah yang disebut otonomi. 所以这个叫做自治区。 Nah, sekalian peristiwa di Kejadian 3 ayat 1 sampai 24 yang kita baca tadi. 刚才我们所读过的经文， Ini kita melihat ada pertentangan antara otoritas Allah dan otonomi manusia. 我们知道有神的主权跟人的那个自主。 So, sekalian otoritas Allah 我们看到神的主权， dinyatakan dalam sebuah perintah. 他是用一个命令， Yaitu perintah semua yang ada, buah yang ada di taman ini boleh kamu makan. 他说在这个园中的一切果子你都可 Tetapi 以吃， buah pohon pengetahuan baik dan jahat itu 但是 jangan engkau 但是 memakannya. 善恶的果子你不可以吃， Sebab jikalau engkau memakannya, engkau akan mati. 如果你吃了你就会死。 So, sekalian otoritas Allah dinyatakan. 所以我们知道这是神的主权已经显 Ada 明 yang 了， diperbolehkan, 有的能过， ada juga yang dilarang. 有些是被阻止 Semua 的。 pohon, buah pohon yang ada di taman boleh. 所以在园中的一切果子你都可 Tetapi 以吃， buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat yang diletakkan di tengah tidak boleh dimakan. 但善恶的果子你就不可以吃。 Dan so sekalian akhirnya manusia itu didatangi oleh iblis yang berbentuk ular dan berkata kepada Hawa. 所以我们知道，这个魔鬼就装成蛇来引诱，来吓当 Sekali-kali 夏娃。 kamu tidak akan mati. 他说你不一定死的， Jika engkau makan buah pengetahuan baik dan jahat itu, matamu terbuka. 如果你吃善恶上的果子，你的眼睛就发亮了， Dan engkau akan seperti Allah. 你就好像上帝一样， Tahu yang baik dan jahat. 你就知道善恶。 Dan dikatakan sekalian Hawa tertarik dan memakannya. 所以我们知道夏娃就感觉到非常 Dan 有趣， Hawa 就把 juga 它吃了， memberikan Adam dan Adam 所 memakannya. 以他就把果子也给亚当，亚当也吃了。 Dan ketika mereka memakannya, 当他们吃了果子之后， di ayat selanjutnya Tuhan mengatakan mereka menjadi seperti salah satu di antara kita, tahu yang baik dan jahat. 所以神就知道他们吃了善恶的果子，就好像神一样知 So 道 sekarang 善恶。 apa artinya mereka tahu baik dan jahat? 什么叫做他们知道善恶呢？ Apakah sebelumnya mereka tidak tahu? 是不是在之前他们不知道 So sekarang sebelumnya jelas mereka tahu. 在之前他们其实也 Karena 知 ada 道， perintah Tuhan yang memperbolehkan dan perintah Tuhan yang tidak memperbolehkan. 这是因为有神允许，有神不许可的。 Tetapi sumbernya dari Tuhan. 我们知道这些源头是 Tetapi 从神 ketika 来 mereka 的。 mengambil buah pengetahuan baik dan jahat 所以 itu 当他们摘下了善恶的果子， atas keinginan diri mereka 就 sendiri. 是他们自己的私意。 Dan ketika Tuhan katakan mereka tahu baik dan jahat. 所以神说他们知道了善恶， Dalam pengertian suskan itu bersumber dari dirinya sendiri. 其实他是从他自己的源头来的。 Jadi sebelumnya harusnya tahu dan baik dan jahat itu sumbernya dari Tuhan. 其实他知道善恶果子是从神的源头来 Tetapi 的。 sekarang manusia 现在人类 memutuskan betul atau salah bukan berdasarkan otoritas Tuhan, perkataan Tuhan, firman Tuhan. Tetapi itu adalah keputusan saya Sorry. sendiri. 他的人类变成自主，就是一切不遵行上帝的那个主权。 So sekali manusia pertama jatuh dalam dosa. 我们知道神人类第一个跌落罪的里面， Karena mereka membuang otoritas Allah. 因为他们已经把神的那个主权， Tetapi mereka
otonomi sendiri, memerintah sendiri. 所以他们就自主 Betul atau salah keputusan saya sendiri. 啊，对错是他们自己 Saya lah yang 决定， menentukan. 他自己来决定。 Disitulah manusia jatuh dalam dosa. 所以那个时候啊，人类就堕落在罪里 Saudara, 面。 bukankah sifat seperti ini ada di dalam diri kita? 我们知道这样的性格是在我们每个人都会产生的。 Saudara, ada seorang anak remaja yang menjadi seorang pelajar di sebuah sekolah. 所以有一个的少年人，他在学校里面学习 Kebetulan hari itu sedang ulangan 刚好那个时刻正在考试， dan dia tidak belajar baik-baik. 他没有好好的去读。 Wah, sus kalian ketika mau ulangan, 当要我这个考试的时候 setelah jam istirahat, 在这个休息的时 dia 间， mulai gelisah, sus kalian. 所以他开始焦虑了， Karena dia tidak belajar. 因为他没有学习好， Maka dalam hatinya dia mengambil keputusan untuk menyontek. 所以他在心里就产生要作弊。 Tapi karena sekolah itu sekolah Kristen, 所以那个学校是基督 ketika 教的 dia 学校， berpikiran seperti itu, 所以当他在这样想的时候， tetapi dilihat di dinding di sekolahnya, di kelasnya itu ada tanda salib. 所以他看到这个教室里面有十字架， Ada lambang salib yang ditaruh di dinding. 有那个十字架的那个放在这个墙壁 Sus 上， kalian dia gelisah, sus kalian. 所以他非常的焦虑， Dia mau nyontek 他要偷看， karena dia tidak belajar 因为 baik-baik. 他没有好好的学习 Dia，takut nilainya jelek. 所以他怕他的那个 Tapi ketika dia 成 pengen 绩不好 nyontek， 所以当要作弊的时 dia 候， lihat salib, sus kalian. 所以他看到了十字架， Dia takut, 他害怕了， dia merasa gelisah. 他非常的焦虑， Dan akhirnya pas jam istirahat sebelum ulangan, 所以当这个休息的时刻还没有， ketika kelas Kami itu kosong, 当那个教室在空空的时候， dia mengambil kursi 他就拿一张椅子， menuju ke arah salib, 他就 membawa kursi itu ke arah salib 所以他把椅子移到那个十字架那边， dan menurunkan salib 就 itu. 把那个十字架脱下来。 Akhirnya pas ulangan, sus kalian, 当那考试的时候， dia merasa nyaman untuk nyontek 所以他就认为很方便，他可 karena 以 dia 作弊 tidak 了。 melihat ada salib lagi di dinding kelasnya. 因为那个时候他没有看到有十字架在墙壁上 Dia 挂着， menggeser salib itu 所以他把这个十字架移开， supaya dia merasa nyaman bisa nyontek. 他就认为能够很舒适的来作弊。 Sekarang bukankah seringkali kita juga melakukan hal yang sama ketika kita ingin melakukan sesuatu yang berdosa? 我们是不是也是一样？常常我们要犯罪的时候， Kita menggeser Tuhan. 我们把神挪开了， Kita tidak mendengarkan kebenaran firman 我 Tuhan. 们没有听到神的真理， Kita menutup telinga terhadap apa yang dikatakan oleh firman 我 Tuhan. 们已经把这个耳朵关闭，关于 Kita 神的真理。 mengeraskan hati kita ketika Roh Kudus bekerja. 所以当圣灵在工作的时候，我们就硬着心。 Kita 不听 tidak mau Allah berkuasa dalam hidup kita ketika kita ingin melakukan dosa tertentu. 当我们要犯罪的时候，我们不要神在我们里面做主。 Kan bukankah seringkali banyak orang diajak, ayo baca firman Tuhan. 所以有很多人说你来读圣经， Dan sekalian di dalam hatinya 所以在他的心里面， banyak alasan-alasan yang diberikan. 所以很多的理由他在说， Mungkin ada gerakan-gerakan dari Allah untuk dia membaca firman 可 Tuhan. 能有神的感动要他去读神的话， Tetapi dia tidak mau mendengarkan. 但是他不要听。 Mungkin kita seringkali mendengarkan dari atas mimbar atau himbauan-himbauan sebagai seorang ayah, kita harus mengajarkan hal rohani kepada anak-anak kita. 可能我们在这个讲台上听到，我们做一个父亲的要把灵性交托给他们 Itu 的孩 perintah 子， Tuhan. 这个神的命令。 Tetapi seringkali kita tidak mau mendengarkan itu, kita mengeraskan hati 那多少时候我们应着经常，我们不要去听， untuk melakukannya. 我们不要去行， Sekali bukankah kita dipanggil untuk mengabarkan Injil? 我们被呼召是要把福音传开， Tetapi seringkali kita dikuasai oleh rasa ketakutan. 但是我们被恐惧所吓 Kita 死， mengikuti rasa ketakutan kita. 所以我们为着自己的 Dan 恐 akhirnya 惧 kita 吓 tidak 死， taat mengabarkan Injil sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita. 所以我们就没有照着神要我们把福音传开的那个旨意。 Seringkali kita
tidak taat. 很多时候我们不顺服。 So sekalian saya pernah baca satu humor, so sekalian. 我曾经读过一篇幽默， Dalam humor itu dikatakan, 那在幽默里面他讲说， kenapa sih orang yang umurnya panjang kebanyakan kupingnya budak? 为什么呢？长寿的人他的耳朵比较聋， Nah, humor itu bilang, 所以那个幽默里面在说， mereka budak 因为他们耳聋， dan umurnya panjang. 所以他们就长寿。 Karena ketika Tuhan memanggil mereka pulang ke sorga, mereka nggak dengar-dengar. 因为当神要呼召他们回去的时候，他们没有听见， Jadi budak, so sekalian, adalah resep umur panjang. 所以你耳聋了就成为你长寿的药。 Tapi so sekalian budak terhadap firman Tuhan. 如果你对神的话聋 Itu 的话， awal kejatuhan kita terhadap dosa. 所以就是我们要跌入罪的开始。 Budak terhadap firman Tuhan. 我们知道对神的话耳聋 Artinya 了， kita tidak menerima otoritas Allah yang berkuasa dalam hidup kita dan kita mau berkuasa atas diri kita 意 sendiri. 思就是我们不要受神的主权来支配，那要自主。 Sayalah yang menentukan. 我认为我自己能够决 Ini 定， hidup saya. 我要自己管理我 Betul 的 atau 生活。 salah, sayalah yang menentukan. 那么错与对是我自己在决定， Saya mau melakukan ini sebebas-bebasnya saya. 我要做什么是我的自由 Dan tidak boleh ada orang yang intervensi termasuk Tuhan. 不能够有人来参与，连上帝也是一样。 So sekarang baru-baru ini saya menegur seorang teman saya. 那么最近我在责备一个朋友， Yang saya tahu dia pergi berlibur dengan seorang wanita yang bukan istrinya. 所以他去度假，跟不是他的妻子一个， Dan mereka belum terikat dalam hubungan suami istri. 所以他们还没有成为夫妻。 Sepasang laki dan perempuan pergi berdua dalam jangka waktu yang panjang. 所以他们两个去度假，到一个很假期很长的时间， Hanya berdua. 只有两个人而 Apa yang 已。 mereka lakukan? 那什么？他们在做什么呢？ Saya menduga pasti dia melakukan tindakan perzinahan. 所以我相信他因为说因为在有一些不好的行为， Maka saya menegur dia melalui WA. 所以我就用短信跟他谈话。 Tetapi apa yang dia katakan? 他说什么呢？ Rus, 他说牧师， ini hidup saya. 这是我的生活， Gua tahu pilihan gua. 因为我有自己的选择 Betul atau salah, gua udah tahu. 对和错我不知道。 So sekalian dia tidak mau mendengarkan akan perkataan saya dan dia mengikuti keinginan Tuhan. 所以他 Keinginan dirinya 所以 sendiri. 他不要听我的劝告，他要做他自己要做的事情。 So sekalian dia berhak mungkin karena itu suara saya. 他可能他知道那个是我的声音。 Tetapi kalau suara saya itu menyatakan kebenaran, 如果我的话是真理的话， menyatakan firman Tuhan, 那是要显明神 maka 的真 sekalian 理。 yang bukan dia tolak, bukan hanya perkataan saya saja, tetapi firman Tuhan sendiri. 所以他不单单拒绝我，乃至拒绝神的话。 So sekalian banyak orang yang merasa di bawah otoritas Tuhan tidak berbahagia hidupnya. 所以很多人认为在神的主权之下，他们的生活不会幸福， Ada aturan-aturan Tuhan yang membatasi saya. 因为有很多神的话在限制 Ada 着我。 otoritas Tuhan yang menghalangi saya melakukan apa yang saya inginkan dalam hidup 有很 saya. 多神的话，的主权的话， Saya 我 mau 不能够 bebas. 做，我要自由。 So sekalian yang terkasih dalam Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， semangat inilah yang dimiliki oleh Adam. 这个精神就是亚 Semangat 当所 inilah 有 yang 的， dimiliki oleh Hawa. 夏娃所用的 Dan 这样的 semangat 真 ini 精 so 神。 sekalian ada di dalam diri kita. 所以这样的那个情绪有在我们里面， So sekalian dosa 所以我们知道罪， berarti kita mau berotonomi menentukan betul atau salah berdasarkan pertimbangan kita dan kita menggeser Tuhan yang seharusnya sumber betul atau salah di dalam hidup kita. 所以我们知道对和错，我们常常用自主的方式
来决定不要依靠神的那个方法。 So sekalian Tuhan yang menciptakan kita. 我们知道神创造我们， Tuhan yang menyelamatkan kita. 神拯救我们。 So sekalian seorang pejunan atau seorang pembuat sesuatu dari tanah liat. 我们知道一个人，我们是从泥土塑造的， Maka dia berhak membentuk sesuai dengan apa yang dia inginkan. 所以这个创造的他要照他的意思来做， Dia bisa membuat cangkir, 他要把这个泥土 dia 做 bisa 成杯， membuat teko, 他能够把泥土做成茶壶， dia bisa membuat periuk. 能够把这个泥土来 Dan 做 apa yang 一 dia 个， bentuk itu memiliki fungsi sendiri-sendiri. 所以他所要塑造的就因为他有自己的 Dan 那 periuk 个 itu 用处， berfungsi sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pejunan itu. 所以我们知道，如果他造一个那个鼎，他们是要用的。 So sekarang kita ciptaan Tuhan. 我们是神所造的， Dan bukan hanya kita ciptaan Tuhan, kita juga sudah diselamatkan oleh Tuhan yang dikatakan kita adalah milik dari Tuhan. 所以我们不但是神造的，神拯救我们也是属于神的。 Oleh sebab itu saudara sekalian tidak ada haknya kita berkata ini hidupku. So, Maka akulah yang berotoritas di dalam hidupku, So, bukannya Tuhan. 所以我们没有权利说这是我自己的生活，我没有神的参与。 So sekalian kalau Tuhan itu adalah pencipta kita. 如果知道神是创造我们的， Kalau Tuhan itu adalah penyelamat kita, 如果神是拯救我们的， penebus kita. 是我们的拯救 Maka 者， sekalian kita diingatkan kembali yang berotoritas dalam hidup kita sebagai manusia 所以 adalah Tuhan. 所以我们在人的生活里面，我们一切的主权是在神当中。 Oleh sebab itu saudara sekalian sikap kita sebagai orang Kristen 所以我们身为一个基督徒，我们应有的态度， bukan otonomi 不是我们自主， tetapi dependensi. 乃是我们要依靠， Artinya kita bergantung kepada 我 Tuhan. 们要依靠神。 Kita melihat Tuhan adalah otoritas yang tertinggi dalam hidup 如 kita. 果在我们的生活里面，我们认为神的主权最高的， Sumber kebenaran kita. 乃是我们这个真理的 Sumber 源 untuk 头， menentukan kita melakukan betul atau salah dalam hidup kita. 能够在我们的生活来决定我们的对错。 Kita tidak lagi mengatakan sayalah yang berkuasa atas hidup kita. 我们已经不再说我是自己， Sayalah yang memerintah hidup saya. 我自己在命令我自己的 Saya yang 生活， menentukan betul atau salah. 我自己来断定对与错。 Tetapi sekarang waktu kita mengerti kita adalah ciptaan dan diselamatkan, berarti kita harus dependensi dengan Allah. 所以如果知道我们是被造的，那我们应该 Bergantung kepada Allah. 要依靠神。 Maka saudara sekalian yang terkasih dalam Kristus, 所以，亲爱的弟兄姐妹， hidup kita sumber kebenarannya adalah Allah. 所以我们的生活，我们的全年是 Yang 从神来的 memerintahkan hidup kita adalah Allah. 啊，来命令我们的生活 Yang 乃是 menentukan 神， betul dan salah dalam hidup kita adalah Allah. 说对错也是神， Bukan lagi kita. 已经不再是我们了。 So sekarang saya tertarik dengan bagian dari kitab Yakobus pasal yang ke-4 ayat 13 sampai yang ke-15. 所以我有一个令我兴趣的，就是雅各书里面， Jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun berdagang serta mendapat untung. 可能我们要到一个地方去啊，一年或是啊多久的时间，我们要从那边来得利。 Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi esok. 所以你根本不知道明天将发生 Apakah 什么 arti 事情。 hidupmu? 那你的生活是什么？ Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. 所以你的生命就好像过去的云烟一样， Sebenarnya kamu harus berkata, 因为你必须要这样说。 jika Tuhan menghendaki, 如果神许可的话， kami akan hidup 我们能够活着， dan berbuat ini dan itu. 我们能够做这个，能够做那 So 个。 sekarang dikatakan ada orang yang berdagang yang merencanakan aku akan pergi ke kota ini dan ke kota itu. 有一个人他在计划，我要到那个城市，我要做这个，我要做那个 Di。situ aku akan berjualan dan mendapatkan untung. 你在那边，我要经营，我要赚钱。
Tetapi saudara sekalian, firman Tuhan mengatakan itu tidak cukup. 所以神说这个还不够， Seharusnya engkau harus mengatakan jika Tuhan menghendaki. 所以你必须说，如果神许可的话， Kami harus hidup, 我们必须生活， berbuat ini dan berbuat 我 itu. 们要做这个，要做那个。 Sekalian artinya pada bagian ini mengajarkan kepada kita arti hidup bergantung kepada Tuhan. 所以这里告诉我们，我们的生活呢是要依靠上帝。 Ketika kita melakukan perdagangan, berjualan, 我们在经营的时候， bukan lagi kita yang berkuasa atas usaha kita. 所以不是在我们是在控制我们的 Tetapi 经营， Tuhanlah yang berkuasa. 乃是上帝的主权在 Bagaimana 里 kita 面。 berjualan? 我们怎么样买卖？ Bagaimana kita sikap kita terhadap pelanggan? 那我们的对这个顾客的 Kita 态度， selalu berpikir apa sih yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. 所以我们在想，神在我们的生活要我们做什么 Sekali 呢？ orang yang seperti ini adalah orang yang menempatkan Tuhan yang berotoritas, yang memerintah akan hidupnya. 所以这个人他把神放在他的生命最 Sehingga 首 sekali 位。 sebagai orang Kristen, 所以我们身为基督徒， sebagai jemaat gereja, 我们要 kita akan terus 这个 bertanya sebagai jemaat gereja, sebagai orang Kristen apa sih? 所以我们要知 Seperti 道 apa sih hidup yang berkenan di hadapan Tuhan? 这个基督徒，我们在神的面前，我们要做些什么呢？ Sebagai jemaat apa sih yang saya harus lakukan di gereja saya? Pelayanan apa yang saya harus kerjakan? 这个信徒在我的教会，我应当做些什么呢？ Sebagai seorang ayah di tengah di rumah kita, 我们在这个家庭，我们成为一个父亲， kita selalu bertanya apa sih yang Tuhan inginkan sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami di tengah keluarga saya. 所以我们向神问：我们在家庭里面，我们做丈夫、做 Sikap 爸爸， apa yang berkenan di hadapan Tuhan? Nah, Sikap berat. saya terhadap istri saya. 那我的态度对我的家人是怎么样？ Apa yang berkenan sebagai ayah, sebagai orang tua terhadap anak-anak saya? Apa sih yang Tuhan inginkan? 所以我们知道神要我们做家长的对孩子的态度如何。 Sekalian itu artinya hidup bergantung kepada Tuhan. 所以这样说是我们的生活要依靠上 Yang 帝， menempatkan Tuhan yang berotoritas di dalam hidup 乃 kita. 是把神放在我们的主权里面。 Sekalian saya menarik apa yang dikatakan oleh Paulus di Galatia 2 ketika dia mengatakan, 当他这样说的时候， tetapi bukan lagi aku yang hidup, 我活着不再是我， tetapi Kristus yang hidup di dalam. 乃是基督在我里面活着。 Artinya dia geser keinginan-keinginan pribadinya. 这是他将自己的那个示意把 Dia 它挪开， geser kehendak dirinya. 他把自己的意愿把它 Dan dia 挪开， tempatkan Kristus yang berotoritas dan menguasai akan 所以 hidupnya. 他把基督放在首位。 Sehingga dia katakan bukan lagi aku yang hidup. 所以他这样说：我活着的不再是 Tetapi 我， Kristus yang hidup di dalamku. 乃基督在我里面活 Sehingga 着。 kita lihat sekalian ada sebuah perubahan yang radikal di dalam kehidupan Paulus. 所以我们看到保罗在他的生命产生很大的改变。 Dia melayani dengan begitu giatnya. 我们看到他这样热心的服侍， Dia mengabarkan Injil sampai ke pelosok-pelosok, ke tempat-tempat yang sulit. 所以他把福音传到每一个角落去。 Berbagai kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam hidupnya, dalam pelayanannya, dia tetap setia mengikuti 所 Tuhan. 以在他的生命中，他遭受了很多的挫折，但是他还是忠心 Karena 于 dia 主， tahu, saudara sekalian, 因为他知道， bahwa hidupnya 所以他知道他活 bukan 着 lagi dia yang berotoritas, 不 tetapi 是他自主的。 saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹， Kiranya kita diingatkan 我们要被提醒， ketika kita sudah diselamatkan di dalam Kristus. 当我们在基督里面被拯救的时候， Kita mau menyerahkan hidup kita kepada Kristus, 我们将我们的生命献给上帝， kepada Allah. 给我们的上帝， Sehingga hidup kita, saudara sekalian, 以致我们的生命 bukan lagi kita yang berkuasa, penentu, kita berotonomi. 不再是我们自主，乃是神在我里面， Tetapi Allah lah yang berkuasa. 乃是神在我们里面 Allah lah 做 yang 主权， berotoritas. 神的主权最 Dan 大， kita bergantung kepada dia. 所以我们要依靠神。 Sebagai sumber kebenaran. 我们知道他是这个 Sumber 真理的 betul 源 dan 头， salah dalam hidup 错 kita. 与对的一个源头， Yang kita terus mencari kehendaknya. 所以我们必须要寻找他的旨 Dan 意， apa yang berkenan di hadapan dia. 去
能够讨他喜悦的。 Itulah hidup yang disebut menyerahkan diri dan Allah berotoritas memerintah hidup 这 kita. 是称为我们献上自己的生活，是神在我们生活中做主权。 Kiranya kita membuang sifat dosa yaitu otonomi 所以我们要把这个罪自主的罪 dan 挪开， menggantikannya 能够把它能够换成， dengan semangat dependensi, 所以要把它换成我们能够依靠上帝， bergantung pada Allah 对吧？我们要依靠， dan Allah yang berotoritas 那么 di 神 dalam hidup 在 saudara. 我们的生活里面做主权。 Mari kita masuk dalam. 我们进入祷告， Bapa kami bersyukur untuk firman 主，我们谢谢你赐给我们的 yang 话， boleh mengingatkan 能 bahwa 够 dosa membuat kami mau menguasai dan memerintah diri kami 所以 sendiri. 提醒我们知道罪不要来管制我们。 Kiranya kami diingatkan kembali. 你在提醒我们， Tuhanlah pencipta kami, 你是创造我们的， Tuhanlah penyelamat kami. 上帝是我们的拯 Maka 救者， Tuhanlah yang berhak mengatur hidup kami. 所以神有主权在我们生活里面 Pimpin 管辖 kami ya Tuhan. 主啊，你引导我们， Supaya kami boleh tunduk kepada diri-Mu. 好叫我们能够屈服在你的那个 Mentaati segala 标准 firman-Mu. 愿你一切的话语。 Jikalau ada perintah yang Tuhan ingin kami lakukan, 有神要我们行的， sesulit apapun beri kami kekuatan untuk mentaatinya. 无论多困难，但是你赐给我们力 Dan 量。 ketika ada larangan, ada dosa yang ingin kami lakukan, 如果有罪，我们将要实行的。 semenarik apapun dosa tersebut, 我们认为这个罪是何等的那个有吸引力。 beri kami kekuatan 主啊，你赐给我们力量， untuk menghindarinya 能够避免这些罪， dan menjauhkannya. 好像我们能够远离Dan 这些罪恶， kami boleh taat kepada 好像我 Tuhan. 们能够顺服在你面前。 Kiranya, ya Tuhan, 主啊，谢谢你。 di tahun baru ini kami diberikan hati yang mau senantiasa menyerahkan hidup kami dan menyerahkan Engkau memerintah akan segala aspek hidup kami. 在这新的一年，我们将我们自己的生活一切层次都交托在你的 Terima 手中。 kasih untuk firman-Mu. 主啊，谢谢你给我们的话， Di dalam nama Tuhan 奉 Yesus, 主耶稣基督的名， kami panjatkan doa 我 kami. 们向你祷告， Amin. 阿门。 Mari Bapak Ibu bersama umat percaya yang kepada Kristus di dunia ini, kita mau mengikrarkan pengakuan iman kita, yaitu pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersama-sama kita masuk di dalam doa syafaat kita untuk hari ini. Yang pertama, banyak kalangan mengharapkan Presiden Jokowi mencabut SKB 2 Menteri sesuai janji kampanye beliau. Mari kita doakan agar Presiden melalui Menteri Agama yang baru dilantik bisa menjamin kebebasan beribadah semua umat beragama dan menghidupkan kembali toleransi yang sehat dengan mencabut SKB 2 Menteri ini yang selama ini menimbulkan begitu banyak kericuhan di dalam masyarakat dan dimanfaatkan oleh golongan tertentu untuk merugikan agama-agama tertentu. Mari kita berdoa bersama-sama, biarlah Tuhan memberikan keberanian kepada pemerintah sehingga negara ini bisa menjadi lebih baik, toleransi bisa menjadi lebih sehat. Mari kita doa bersama-sama. Bapa, kami datang kepadamu Tuhan, kiranya Engkau terus Tuhan menolong bangsa kami ini. Kiranya Tuhan Kau memakai pemerintah kami, pemerintahan Jokowi dengan kabinetnya. Mohon Tuhan Kau memberikan mereka keberanian Tuhan untuk mengambil langkah-langkah
yang bisa membuat toleransi hidup beragama di negara kami menjadi lebih baik dan lebih sehat, yang selama ini tercederai oleh golongan-golongan tertentu yang memanfaatkan SKB 2 Menteri untuk melarang, untuk menyulitkan agama-agama tertentu untuk melakukan ibadah di tempat ibadah mereka ataupun di rumah-rumah mereka. Mohon Tuhan Engkau campur tangan, biarlah pemerintah kami bisa mengambil langkah yang tepat sehingga toleransi umat beragama bisa bertumbuh dengan baik dan terpelihara dengan baik. Semua umat beragama bisa menjalankan ibadah agamanya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Terima kasih Bapa, kami mohon pertolongan-Mu. Dengarlah doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang kedua, mari kita bersama-sama memohon perlindungan Tuhan atas kita untuk melewati hari demi hari di tahun 2021 ini. Kiranya kita semakin dimampukan mewujudkan iman kita dalam perkataan dan perbuatan sehari-hari kita. Sehingga iman kita itu bisa dilihat oleh orang lain. Dan mereka melihat perbuatan baik kita memuliakan Bapa di surga. Mari kita doa bersama-sama. Bapa, kami datang kepadamu Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan menolong kami, mampukanlah kami Tuhan di tahun yang baru ini untuk memaknai hidup dengan lebih tepat. Sehingga kami bisa mewujudkan iman kami di dalam perkataan dan perbuatan. Sehingga orang-orang di sekitar kami bisa merasakan, bisa melihat wujud iman kami melalui perkataan dan perbuatan-perbuatan baik kami. Sehingga mereka melihat semuanya memuliakan Bapa di surga karena mereka mengenal kami sebagai anak-anak Tuhan. Bapa, kami mohon kepadamu, mampukan kami Tuhan, berkati kami, bantu kami Tuhan, sehingga kami bisa berjalan seturut dengan kehendak-Mu, menyatakan iman kami di dalam keseharian hidup kami, sehingga bukan hanya di gereja, tapi juga di dalam kehidupan kami, di keluarga, di masyarakat, di tempat pekerjaan, di sekolah, dimanapun kami berada, kami bisa menyatakan bahwa kami adalah pengikut-pengikut Kristus. Tuhan, dengar doa kami, berkati kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan menerima berkat dari Tuhan melalui hamba-Nya. Kiranya kasih daripada Allah Bapa yang mengutus Kristus ke dalam dunia ini, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia menebus dosa saudara, dan kasih daripada Allah Roh Kudus yang melahirbarukan hidup saudara, memimpin, menyertai saudara sekalian untuk hidup di dalam kekudusan, hidup menjauhi dosa, dan menjalankan kebenaran dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Kita mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan, ibadah kita selesai. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita melihat warta kita untuk hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita sudah memasuki tahun yang baru. Dan bagi jemaat semuanya, sebagai wujud syukur kita kepada Tuhan, mari kita bersama-sama
memberikan persepuluhan, persembahan misi, dan juga persembahan sulung kita di minggu pertama di tahun yang baru ini. Dan persembahan kita bisa ditransfer ke kas umum dengan mencantumkan nama atau inisial atau cara yang mudah, yaitu scan barcode saja seperti yang tertera di layar Bapak dan Ibu sekalian. Mari kita bersama-sama tetap mengucap syukur kepada Tuhan melalui persembahan kita. Baca Alkitab cepat kita di tahun 2021 di bulan Januari kita akan membaca kitab Kejadian dari pasal pertama sampai pasal yang ke-10. Mari kita bersama-sama dengan setia melatih diri kita untuk membaca firman, kemudian kita merenungkannya sehingga firman Tuhan itu mewarnai seluruh hidup kita dan kita bisa berjalan seturut dengan firman Tuhan. Kemudian kelas pembinaan menuju serupa Kristus akan segera dibuka, kelas berakar dengan 8 kali pertemuan dan juga kelas bertumbuh 6 kali pertemuan yang diadakan setiap minggu tanggal 7 mulainya 7 Februari jam 10. Kita adakan lewat Zoom. Pendaftaran dapat menghubungi Tata Usaha. Yang terakhir bagi jemaat yang mengikuti Tabita, harap bagi jemaat bisa membayar iuran Tabitanya untuk yang tahun 2020 ya. Yang belum, dan untuk yang 2021 kita juga bisa membayarkannya. Untuk pembayaran dapat menghubungi Tata Usaha. Terima kasih, Tuhan berkati kita semuanya. Sampai bertemu lagi minggu depan.